merupakan pengenalan, latar belakang, penyataan masalah serta aplikasi Mobile EduWeb Biz bagi kajian penerimaan pelajar terhadap aplikasi Mobile EduWeb Biz bagi kursus pembangunan reka bentuk laman web Sijil Teknologi Maklumat Kolej. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ingin saya perkenalkan diri. Saya Hanimah Sura binti Hashim, merupakan pensyarah teknologi maklumat di Kolej Komuniti Hulu Langit. Berikut adalah kandungan pembentangan ini. Yang pertama, objektif dan persoalan kajian. Kedua, suratan kajian. Ketiga, metodologi kajian. Empat, model reka bentuk Mobile EduWeb Biz. Kelima, analisis kajian. Keenam, dapatan kajian dan perbincangan. Dan yang ketujuh adalah kesimpulan. Objektif kajian. Terdapat 3 objektif kajian bagi kajian ini. Pertama adalah mereka bentuk aplikasi Mobile EduWeb Biz bagi penggunaan penyampaian skop dan proses kerja pembangunan laman web semasa kursus STM 2044. Yang kedua, mengenal pasti tahap penerimaan pelajar terhadap kebolehgunaan aplikasi Mobile EduWeb Biz. Dan yang ketiga adalah mengenal pasti tahap penerimaan pelajar terhadap penggunaan Mobile EduWeb Biz dalam menerapkan ilmu keusahawanan dari segi proses dan skop kerja pembangunan laman web. Berikut adalah persoalan kajian bagi mencapai 3 objektif kajian. Penggunaan aplikasi mudah alih dalam pengajaran dan pembelajaran mula mendapat perhatian ramai warga pendidik. Ini disebabkan melalui penggunaan aplikasi mudah alih ini, penyampaian PDP menjadi lebih menarik, efektif, mudah dicapai dan membolehkan pembelajaran secara kendiri. Yang seterusnya adalah kelebihan dari segi prestasi pengalaman pengguna yang lebih baik kerana ramai di kalangan pelajar sekarang mempunyai telefon mudah alih sendiri. Dari segi saiznya yang kecil dan sophisticated, dinamik dan pintar. Dan seterusnya dari segi keupayaan peranti yang tinggi serta kebolehcapaiannya di luar talian. Apa itu aplikasi mudah alih dan laman web mudah alih? Aplikasi mudah alih ataupun dipanggil mobile apps merupakan program komputer yang dibangunkan untuk berjalan atau beroperasi pada peranti mudah alih. Manakala laman web mudah alih atau dikenali sebagai mobile web ni adalah laman web yang dibangunkan menggunakan bahasa pengaturcaraan HTML. Kalau nak capainya perlu menggunakan pelayar web seperti Google Chrome dan dianya direka bentuk setiap halamannya mengikut saiz peranti mudah alih yang kita gunakan. Kebolehgunaan. Kebolehgunaan ini adalah satu ukuran kepercayaan bahawa teknologi itu mudah difahami dan mudah digunakan. Ini kerana ia menjadi satu masalah kepada pengguna apabila dia perlu banyak usaha untuk memahami, menggunakan dan memberi tindak balas dengan setiap input yang diperlukan dalam menggunakan sesuatu sistem. Kebolehgunaan adalah penting supaya sistem atau aplikasi yang dibangunkan mudah diguna dan tidak menyebabkan pengguna cenderung untuk meninggalkan sistem sebelum mereka selesai menggunakannya. Metodologi kajian. Kaedah kajian adalah secara penyelidikan kuantitatif. Teknik yang digunakan adalah teknik soal selidik dengan menggunakan SPSS untuk analisis data. Lokasi dan populasi melibatkan 3 buah kolej komuniti iaitu Hulu Langat, Masjid Tanah dan Pasir Salak bagi mewakili kolej komuniti lain. Dilakukan secara atas talian menggunakan Google Form. Sampel ditentukan melalui pensampelan kebarangkalian iaitu pensampelan rawak berstrata dengan yang pertama mengumpulkan maklumat populasi pelajar semasa mendapati 67. Saiz sampel ditentukan melalui small sample teknik mendapat nilai 48 dan bilangan sampel mengikut kolej ditentukan melalui kaedah nisbah dengan tambahan 10%. Jadual berikut merupakan pengiraan sampel bagi setiap kolej komuniti yang terlibat. Kolej Komuniti Hulu Langat 22, Masjid Tanah 13, Pasir Salak 18 dengan jumlah keseluruhan sampel adalah 53 orang. Bagi instrumen soal selidik, pengkaji memilih 4 aras pengukuran skala Likert
bagi mengurangkan kecenderungan responden memilih jawapan neutral dan skalanya adalah 4 sangat setuju, 3 setuju, 2 tidak setuju, 1 sangat tidak setuju. Set soalan ini terdiri daripada bahagian A iaitu pengukuran penerimaan kebolehgunaan, B bagi pengukuran penerimaan dari segi penggunaan penyampaian pengajar, isi kandungan, kreativiti dan inovatif serta nilai keusahawanan. Bagi C adalah bagi mengumpul maklumat latar belakang responden. Kesahan dilakukan dengan seorang pensyarah penyelidik telah menilai borang soal selidik dan perubahan telah dilakukan di mana penggunaan singkatan perlu dinyatakan terlebih dahulu, ayat yang terlalu panjang perlu diringkaskan dan penggunaan perkataan bahasa Inggeris perlu dicondongkan. Model reka bentuk Mobile EduWeb BIS adalah menggunakan model ADI yang telah lama digunakan oleh ramai pengkaji terdahulu dalam pembangunan bahan pengajaran. Terdapat 5 fasa: fasa analisis, fasa reka bentuk, fasa pembangunan, fasa implementasi dan fasa pengujian. Reka bentuk Mobile EduWeb BIS adalah sebuah aplikasi yang merupakan laman web mudah alih mempunyai 3 fungsi utama iaitu fungsi skop kerja, fungsi penjadualan projek dan fungsi perjanjian. Pengguna perlu memasukkan input daripada senarai yang disediakan, sistem akan proses input yang dimasukkan, paparan senarai skop kerja beserta kos atau jadual projek ataupun format perjanjian akan dipaparkan. Pengguna perlu klik butang download, paparan tersebut boleh dimuat turun dan disunting pada perisian Microsoft Word. Bagi analisis kajian, analisis deskriptif digunakan bagi data demografi, sampel kajian seperti jantina, kolej komuniti, program pengajian dan semester pelajar. Berikut adalah jadual interpretasi kecenderungan nilai skor min, di mana item dengan nilai min 3.51 ke atas akan diterima. Berikut merupakan dapatan kajian, analisis data demografi, jumlah sampel adalah 60 dengan taburan kolej komuniti Hulu Langat 25, Masjid Tanah 15, kolej komuniti Pasir Salak 20. Graf berikut menunjukkan taburan responden lelaki dan perempuan bagi ketiga-tiga kolej dengan peratus pelajar lelaki adalah sebanyak 56.67, perempuan 43.33 dan jumlah 100% responden adalah daripada program sijil teknologi maklumat semester 2. Berikut adalah dapatan kajian bagi penerimaan kebolehgunaan Mobile EduWeb BIS. Nilai min keseluruhan adalah 3.55 iaitu pada tahap yang tinggi. Dapatan kajian bagi dimensi 1 penilaian penerimaan penggunaan Mobile EduWeb BIS, dapatan yang diperolehi adalah 3.61 iaitu nilai skor min tinggi. Untuk dimensi kedua, bagi penilaian impak penyampaian pengajar menerusi Mobile EduWeb BIS, nilai keseluruhan min adalah tinggi iaitu 3.6. Dimensi ketiga, bagi penilaian impak isi kandungan Mobile EduWeb BIS, dapatan keseluruhan adalah tinggi iaitu 3.55. Dimensi seterusnya iaitu dimensi keempat bagi penilaian impak kepada kreativiti dan inovatif pelajar, nilai min keseluruhan adalah 3.58 iaitu pada tahap yang tinggi. Dimensi kelima iaitu penilaian penerapan nilai keusahawanan kepada pelajar, nilai min keseluruhan yang diperolehi adalah tinggi iaitu 3.58. Kesimpulannya, secara keseluruhannya kajian ini telah mencapai objektif kajian. Kajian ini juga adalah selari dengan hasrat kementerian dalam menambah nilai ilmu keusahawanan kepada pelajar. Kajian ini juga boleh dijadikan sebagai garis panduan kepada pengajar lain dalam membangunkan bahan pengajaran. Dan kajian lanjut penggunaan aplikasi ini terhadap bekas graduan sijil teknologi maklumat boleh dilakukan. Itu sahaja daripada saya. Saya sudahi pembentangan saya dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.